Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Rumi muka surat berapa? Muka surat 9. Kitab Rumi, Kitab Jawi muka surat 4, baris yang di bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan wajib pula atas mukallaf sebagai wujub aini mengetahuikan dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu, supaya tiada jadi ia mukallaf, tiada jadi muqallid. Ni kita sambung muzakarah kitab kita menerusi kitab Faridatul Faraid pada nak menghuraikan berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi pada malam ni kita sambung pada pertemuan yang lepas. Maknanya dulu pengarang kita memberitahu kepada kita wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, wajib pada syarak atas tiap-tiap orang, tiap-tiap kepala. Maknanya wajib mengetahui segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jugalah wajib ke atas kita, tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap kepala, wajib kita tahu sifat-sifat yang wajib pada segala rasul-rasul dan sifat-sifat yang mustahil atas rasul-rasul. Begitu juga sifat yang harus bagi mereka itu rasul-rasul. Lalu tu sambung pada malam ni, dan wajib pula.
Sambung daripada atas hari tu. Dan wajib pula, yakni wajib lagi. Banyak wajib tadi tu. Wajib tahu sifat wajib bagi Allah dan sebagainya, yang Rasul apa semua. Lalu tu dan wajib pula, dan wajib juga, wajib lagi atas mukallaf. Bila sebut wajib atas, apabila kita bertemu di dalam ilmu ataupun di dalam bahasan kitab Jawi, bila sebut wajib atas, maksudnya wajib syarak. Tu kaedah. Bila bertemu, berjumpa, bila sebut wajib atas, maknanya wajib syarak. Apa wajib syarak? Buat dapat pahala, tinggal dia dapat dosa. Ataupun kalau nisbah ilmu, maknanya tahu dia dapat pahala, dan kita tak tahu dia berdosa. Belajar dia dapat pahala, tinggal belajar tu duduk dalam berdosa. Itu panggil wajib atas, yakni wajib syarak. Adapun kalau wajib bagi ataupun wajib pada, yang tu bukan wajib syarak, yang tu wajib akal. Itu kaedah. Wajib atas maksudnya wajib syarak, wajib bagi ataupun wajib pada, itu maksudnya wajib pada akal. Wajib akal nama dia. Dan wajib pula atas mukallaf. Wajib atas tiap-tiap kepala. Wajib akan sebagai wujubu aini. Wajib itu akan sebagai wajib aini, akan sebagai kewajipan yang ditekan di atas diri-diri tiap-tiap orang. Itu panggil wajib aini ataupun wujubu aini, kewajipan yang ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tiap-tiap diri. Maknanya orang tu tahu, dia belajar, lepaslah diri dia. Orang yang tidak belajar, orang yang tidak tahu, diri dia tu tidak lepas. Masih dituntut oleh Allah, duduk dalam keadaan berdosa. Tu wajib aini. Maknanya kita tak boleh nak tolonglah orang lain mengaji dia lepas, orang yang tidak mengaji dia tak lepas. Itu wajib aini. Sebagai bandingan yang kita bagi tahu pada pertemuan kita yang telah lalu lah. Umpama dengan kad pengenalan lah, kalau nisbah dunia ni. Kad pengenalan tu wajib ada tiap-tiap orang. Kalau tak ada, takdirnya pihak berkuasa cek, kita ni pendatang haram maknanya. Salah dari segi undang-undang, maknanya kita tu tidak ada kad pengenalan. Tak sama dengan lesen. Lesen kereta baik, lesen bah baik dan sebagainya, tak kira. Umpama kita nak pergi ke Kelantan, umpamanya naik bah ekspres, perlu ada lesen tu, driver saja. Kita tak ada pun tak apa. Tu cukup dah, memada dah dengan adanya driver tu lesen. Kita ni tak kena saman dah. Sebab ada dia seorang, memada bagi orang lain, lepas habis kewajipan tadi yang perlu ada lesen tu. Tu panggil apa tu? Wajib kifai nama dia, ataupun fardu kifayah. Ada seorang lepas orang lain. Adapun yang ni dah wajib aini. Tiap-tiap orang, tiap-tiap kepala dia kena tahu. Suami yang belajar, isteri tak belajar, isteri tak lepas. Tidak kata suami belajar, isteri lepas. Tidak. Tiap-tiap orang wajib belajar dia. Itu panggil wujubu aini. Itu beza dengan wajib kifai. Dan wajib pula, yakni wajib lagi atas tiap-tiap mukallaf.
atas tiap-tiap orang akan sebagai wujubu aini, akan sebagai kewajipan di atas diri tiap-tiap orang, tiap-tiap masing-masing lah. Wajib oleh mengetahuikan dalil. Wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai kewajipan di atas tiap-tiap orang. Wajib dia tahu dalil. Apa dalil? Tanda. Dalil tu tanda. Ataupun dalil-dalil ni alamat. Ataupun percaman. Tak kira sama itu. Bila sebut dalil, makna tanda. Ataupun tanda tu alamat. Ataupun percaman. Sama saja keempat-empat tadi tu makna tulah. Wajib atas kitanya. Dah kita tahu sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil, harus apa semua tu. Wajib ditekan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pihak syaraknya akan kepada kita semua ni atas jalan wajib aini. Wajib kita tahu dalil. Wajib kita tahu tanda. Wajib kita tahu pecaman dia. Wajib kita tahu dalil atas tiap-tiap sesuatu, atas tiap-tiap satu-satu, atas tiap satu-satu daripada yang wajib, daripada sifat-sifat yang wajib. Wajib kita tahu dalil, kena tahu dalil. Dan yang mustahil, sifat-sifat yang mustahil, wajib kita tahu dalil. Dan sifat yang jaiz itu wajib kita tahu dalil. Maknanya mengaji sifat yang wajib, kena tahu dalil dia, pecaman dia, tanda dia. Mengaji sifat yang mustahil, kena tahu dalil dia, tanda dia. Mengaji sifat yang harus pun kena tahu dalil dia. Supaya apa tu? Kerana apa tu? Wajib atas tiap-tiap orang kena tahu dalil atas tiap-tiap akidah semua yang kita nak mengaji nanti tu. Ilak pada kata wajib, supaya tiada jadi ia mukallaf, supaya tiada jadi, yakni supaya tiada mengekali ia mukallaf, tak kekal dalam keadaan muqallid. Supaya tak jadi orang tadi tu, orang yang dikatakan dengan gelaran satu pangkat yang ada di dia, dipanggil dengan orang ni orang muqallid. Apa orang muqallid? Orang yang tidak tahu dalil. Orang yang maknanya akidah dia tu hanya membuta tuli saja. Muqallid maksudnya orang yang maknanya orang yang tahu satu-satu benda tanpa dalil, yang dia tahunya dengan perkataan orang lain, atau panggil muqallid. Orang yang ikut-ikut secara membabi buta, atau panggil muqallid. Maka oleh kerana itulah wajib ke atas kita semua ni, tiap-tiap kepala kena tahu dalil, supaya tak jadi kita orang muqallid, supaya tak lekat di kita tu satu pangkat dinamakan pangkat muqallid. Tak usaha pangkat ni, tak usaha manalah. Dia ada khilaf di kalangan ulama. Ni pangkat muqallid nama dia. Apa? Tubuh perkataan orang membuta tuli, panggil muqallid. Supaya tu, kerana itulah wajib akan sebagai wajib aini, kita kena tahu dalil, tahu tanda, tahu pecaman dia. Iaitu muqallid. Iaitu muqallid ni orang yang jazam. Muqallid ni ialah orang yang jazam, yakni orang yang beriktikad, orang yang berpegang akan sebagai pegangan yang jazam. Itu faedah kita tu, jaga dulu. Iaitu muqallid ni siapa iaitulah orang, yakni orang yang beriktikad, orang yang ada pegangan dalam hati dia.
Orang yang ada pegangan, orang yang ada iktiqad dalam hati dia, tapi di dalam hati dia tu yang dia iktiqad tu akan sebagai iktiqad yang jazam. Iktiqad dia putus. Ini orang muqallid. Orang yang ada iktiqad, orang yang ada iktiqad akan sebagai iktiqad yang jazam, yang yakin. Lalu tu keyakinan yang hasil daripada iktiqad yang ada dalam hati dia tu, dengan perkataan silap, iaitu muqallid, orang yang jazam ia orang, gitu. Iaitu muqallid ni, orang yang jazam ia orang, yakni orang yang ada iktiqad akan sebagai iktiqad yang jazam, yang yakin, tapi hasil iktiqad dia tu semata-mata dengan perkataan, semata-mata yakin hasil daripada keyakinan dia tu dengan sebab perkataan orang lain. Sama ada orang lain tu orang tua dia ke, ibu bapa dia ke, ataupun kita sebagai guru ke, kitab-kitab ke, tak kira lah. Tu masuk dalam kata orang lain, perkataan orang lain. Orang muqallid, orang yang ada iktiqad dia putus. Lawannya iktiqad yang tidak putus. Apa iktiqad tidak putus? Maknanya iktiqad dia tu ragu-ragu, syak, ataupun dia zan, ataupun dia waham. Yang tu tak panggil muqallid yang tu. Yang tu tidak sah iman di awal-awal lagi. Hak ni muqallid ni orang yang ada iktiqad. Iktiqad dia kemah, iktiqad dia tak gogek, yakin maknanya. Tapi keyakinan yang hasil daripada iktiqad dia tu dengan sebab perkataan orang lain, dengan sebab perkataan tuk guru dia, dengan ketiadaan mengetahui dalilnya, dalil bagi yang dia iktiqad. Dalil tak ada. Dalil dia yang mana? Kemah dia daripada iktiqad, hasil daripada iktiqad dia kemah tu dengan sebab perkataan guru-guru. Umpama Allah ada, dia yakin Allah Ta'ala ada. Dia kata Allah Ta'ala ada yang dia yakin tu dengan sebab orang tua dia bagi tahu. Dengan sebab maknanya guru-guru kata belaka Allah Ta'ala ada. Semua orang kata Allah ada. Kitab-kitab semua kata Allah ada. Dengan sebab tu, tanpa dia fikir pada dalil, itulah orang muqallid. Yakin dia. Maknanya kalau letak pisau di tekak dia, aci apa Allah ada tu. Tapi keyakinan dia tu bukan sebab dia tahu dalil, tidak, tapi dengan sebab orang bagi tahu pada dia. Dia yakin. Dengan sebab semua orang bagi tahu Allah ada, tapi dalil-dalil, dalil tak ada di dia. Dia tak mikir tu. Itulah panggil orang muqallid nama dia. Orang yang iktiqad dia yakin. Kejap dah iktiqad dia. Tapi dengan sebab perkataan orang, dengan sebab tuk guru kau, dengan sebab duk baca dalam kitab-kitab kau, dia yakin sebab tu, dengan tanpa ada dalil. Maka orang ni dikatakan orang yang berpangkat muqallid. Panggil orang tadi orang muqallid. Lalu tu apa salah orang muqallid ni? Sebab apa tak usaha mana ni pangkat muqallid ni? Dan telah bersalahan-salahan ulama. Dan telah bersalah-salahan ulama, yakni telah berselisih pendapatlah oleh para ulama pada kufur muqallid itu dan ketiadaan kufurnya kufur muqallid itu. Sebab tu tak sedap duduk di pangkat muqallid ni. Kerana apa? Kerana ulama berselisih pendapat. Ulama duk berkhilaf tentang iman bagi orang yang muqallid. Apa muqallid tadi?
Orang yang i'tiqad dia yakin kemah. Bukan dia zan tidak. I'tiqad dia bukan syak tidak. Bukan waham tidak, yakin. Tapi yakin dia tu sebab dia daripada perkataan guru-guru ataupun orang tua dia dan orang ramai. Sebab tu je. Tidak ada dalil di dia. Orang ni panggil orang muqallid. Maka orang muqallid ni berselisih pendapat oleh para ulama. Ulama duk berkhilaf di iman orang tadi. Dan telah bersalah-salahan ulama, telah berselisih pendapatlah oleh ulama pada kufur, yakni pada nak menghukumkan. Pada kufur, yakni pada menghukumkan oleh ulama tu kufur muqallid itu. Setengah kata kufur orang muqallid ni, dan setengahnya ketiadaan kufurnya kufur muqallid atau khilaf ulama. Setengah ulama dalam ramai-ramai ulama duk berkhilaf ni, setengahnya kata kufur orang ni. Orang mana? Orang muqallid. Apa orang muqallid? Orang yang yakin dengan tanpa dalil. Orang ni ulama kata setengahnya kufur. Sebab apa kufur? Sebab mikir pada dalil tu wajib. Wajib usul dia pada. Ini dalam kitab Kifayatul Awam dibincangkan panjang lebar bab ni. Maknanya di setengah ulama yang menghukumkan kufur di orang muqallid ni sebab apa kufur orang ni sebab tahu dalil tu wajib. Wajib apa? Wajib usul namanya. Asas tu. Tahu dalil tu asas, wajib kita tahu. Sebab tu kufur. Ni kena kepada perkataan Imam Ibnu Arabi yang menghukumkan kufur. Bukan Imam Ibnu Arabi ahli sufi tu, tidak. Ni Imam Ibnu Arabi, nama dia Abu Bakar. Dia kata kufur. Setengahnya lagi Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala pada peringkat awal. Tapi pada peringkat akhirnya, maknanya Imam Sanusi, tuan bagi kitab Matan Umum Barahim tu, dia rujuk balik perkataan kufur ni. Dia kata tak kufur. Atau perkataan Imam Sanusi pada peringkat awalnya kufur. Ini setengah ulama ni dihukumkan orang yang muqallid ni kufur. Sebabnya tahu dalil tu wajib. Wajib tahu dalil. Dan kata setengah ulama lagi ketiadaan kufurnya kufur orang muqallid ni. Sebab apa tak kufur kata setengah ulama hari ni pula? Sebabnya tahu dalil tu sunat. Sunat saja. Ataupun kata setengah ulama lagi kerana tak kufur tu sebabnya maknanya tahu dalil tu hanyalah kesempurnaan bagi iman seseorang. Syarat nak sempurna saja. Dia bukan wajib usul, tidak sebagaimana yang awal tadi kata wajib usul, tahu tanda, tahu dalil. Adapun perkataan yang kedua kata tak kufur ni sebabnya bukan wajib usul, dia hanya wajib, dia panggil wajib furu' saja. Sebab tu tak kufur. Hanya nak mengesahkan ataupun nak menyempurnakan iman seseorang saja wajib tahu dalil. Memanda dah dengan muqallid tadi. Dengan turut perkataan orang Allah Ta'ala ada, mana dalil tak tahu. Tapi aku kata Allah Ta'ala ada ni yakin. Sebab perkataan guru-guru aku kata Allah Ta'ala ada. Sah dah iman dia. Tak kufur orang ni. Ni kata setengah ulama. Tu khilaf tu, khilaf. Dua. Dan qaul yang sahih. Ini perkataan yang ketiga. Dan bermula qaul yang sahih. Bermula perkataan ulama yang sahihnya bahawasanya mukmin, yakni orang yang muqallid ni mukmin. Ini qaul yang sahih. Orang yang muqallid ni tak kufur, beriman kepada Allah, tapi serta berdosa. Tapi berdosa, tapi beriman tapi berdosa. Hak tadi kufur tu
Pendapat yang kedua, tak kufur, tak berdosa apa sebab sunat saja. Faham takrif sunat tu? Apa dia? Pendapat yang ketiganya, orang yang muqallid ni dia tu maknanya beriman tapi duduk dalam keadaan berdosa. Duduk dalam keadaan berdosa lah. Sementara maknanya selagi mana dia tak tahu dalil kehidupan dia tadi tu berdosa. 40 tahun tak tahu dalil. Selama 40 tahun itulah duduk dalam keadaan berdosa. Itu sebab tu tak sedap. Tak sedap duduk tangga orang yang muqallid. Orang yang tu orang saja dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah fiqh, yang tu wajib. Kita orang awam, kita orang yang tak mampu nak gali Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tak tahu alat-alat ilmu alat dan sebagainya. Yang tu wajib. Jangan bertukar. Kata maknanya yang ni dalam masalah akidah ni. Orang muqallid ni haram muqallid, haram taklid dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah fiqh, wajib taklid. Wajib kita ni jadi orang yang muqallid, turut perkataan ulama fiqh. Adapun usuluddin, masalah akidah bersabit dengan masalah kena Allah, sifat-sifat Allah. Yang ni kena maknanya kita tahu dalil sendiri. Kena mikir sendiri yang ini. Tak memada maknanya atas qaul yang sahihnya. Tak memada sekadar kita turut perkataan-perkataan guru-guru, ibu bapa dan orang ramai. Tak memada. Ni pendapat yang sahih. Walaupun masih dalam kategori orang yang beriman, tapi duduk dalam keadaan berdosa. Selama mana berdosa? Selama mana dia tak tahu tanda. Sebab tu tak sedap. Tak sedap, kena fikir pada dalil. Dan qaul yang sahih bahawasanya orang yang muqallid ni mukmin serta berdosa. Mukmin tapi berdosa. Sebab apa tu dia berdosa? Dengan sebab meninggal muqallid tu. Dengan sebab dia tinggal akan belajar dan fikir bicara. Dengan sebab dia tak berdengar. Dengan sebab dia tu tak duduk dalam majlis ilmu. Dengan sebab dia tu tak hadiri tempat-tempat pengajian. Sebab itulah dia tu berdosa. Dia tinggal belajar. Dia tinggal untuk mikir pada dalil. Maknanya guru ajar dah ni fikir, kok ni dalil dia tak fikir. Sebab itulah dia berdosa. Sedangkan dia mampu. Dia ada akal yang waras. Sedangkan Allah Ta'ala beri kepada dia otak boleh nak mikir dan sebagainya. 2 kali 2 boleh jawab apa? Boleh dia. Tapi dalam masalah akidah kena Allah, tak boleh nak fikir sikit ya. Sebab itulah dia berdosa. Panggil kupur nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat penglihatan, dia tak guna. Allah Ta'ala beri nikmat pendengaran, tak mari ngaji. Allah Ta'ala beri otak kepada dia, tak fikir. Sebab itulah dia berdosa. Tak mikir dia. Tu dengan sebab meninggal orang muqallid ni akan belajar dan fikir bicara. Kait. Syarat kata orang ni orang muqallid ni dia tu berdosa. Jika ada ia muqallid ni daripada ahli demikian ahli belajar dan ahli fikir pada bicara. Dengan maknanya tadi, dengan makna Allah Ta'ala beri mata pada dia. Dia tak tengok dengan musyahadah mata dia langit bumi dan sebagainya, tanda adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lihat, tak mari mikir terdetik dalam hati dia. Sebab tu Allah Ta'ala beri mata pendengaran, maknanya akal pada dia, tapi dia tak buat mikir, tak guna kepada dunia saja. Mikir, tapi mikir kepada nak cari maknanya kekayaan dunia. Hak tu fikir.
Tapi fikir pada kejadian Allah, tanda Allah Ta'ala ada, Allah buat satu-satu benda, tak fikir. Tu sebab tu berdosa kan tadi. Sedangkan dia ahli belajar, Allah Ta'ala beri kepada dia nikmat, tapi dia tak guna. Sebab itulah dia berdosa. Itu khilaf di kalangan ulama. Ada 3 qaul di situ tu. Dan dikehendaki dengan dalil itu. Dah tadi dia bagi tahu pada kita wajib atas kita akan sebagai wajib yang fardu ain, maknanya tahu dalil atas tiap-tiap sesuatu. Dalil mana yang wajib tahu tu? Dan dikehendaki dengan dalil itu, dengan dalil yang makna wajib aini atas tiap-tiap orang kena tahu tu. Murak dengan dalil tu, wajib kita tahu tu, ialah dalilun ijmaliyun. Dalil ijmal. Hak kata wajib kita tahu dalil, wajib atas kita tiap-tiap orang tahu dalil. Kalau tidak khilaf ulama, ada kata pupu, ada kata tidak, ada kata beriman tapi berdosa. Dalil mana tu wajib tahu tu? Dalil ijmali. Apa dalil ijmal? Iaitu dalil ijmali yang wajib kita tahu tu, iaitu dalil yang lemah oleh empunya dalil. Dalil yang tak kuasa oleh empunya dalil. Empunya dalil tu kita lah, tuan-tuan tu. Kita ni, tuan bagi dalil. Kita lemah. Kita tak pandai, kita tak kuasa, kita lemah. Daripada menetapkan dia, daripada nak menyata ataupun daripada nak menghuraikan dia, kan jalan ambil dalil. Itu panggil dalil ijmali. Dalil ijmali wajib kita tahu ni ialah dalil yang lemah oleh tuan dalil. Dia lemah daripada nak hurai jalan ambil dalil dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya, atas empunya dalil. Itulah panggil dalil ijmali. Makna dalil ijmali ni secara rambang saja. Itu dalil ijmali panggil. Bukan huraian satu-satu, tidak. Adapun hurai satu-satu tu dia panggil dalil tafsiri. Adapun dalil ijmali, dalil secara rambang. Dalil secara apa kita nak kata? Dalil secara rawak. Tu dalil ijmali panggil. Ataupun dalam kitab lain sebut dalil jumli, sama saja. Jumli, ijmali sama. Apa takrif dalil ijmali ni? Iaitu dalil yang lemah oleh tuan dalil daripada nak hurai jalan ambil dalil. Dan dia lemah daripada nak hurai syubhah, kekeliruan yang didatangkan atasnya, atas empunya dalil. Itulah panggil dalil ijmali. Bagaimana? Contoh dia seperti ini misal. Misal bagi kata orang ni dalil ijmali. Seperti dikatakan baginya, bagi empunya dalil tu. Dikata bagi dia, ada orang soal dia, apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Mana dalil mu duk pegang Allah Ta'ala tu ada? Tu ada orang tanya dia ni. Contoh bagi dalil ijmali. Orang tanya kita, mana dalil ada Allah? Maka berkata ia seseorang. Maka berkata yakni pada jawablah. Maka jawablah ia seseorang yang ditanya oleh seseorang yang lain, mana dalil ada Allah tu? Dia jawab, alam ini. Alam ni lah dalil ada Allah, dia kata. Dan lemah dia, yakni wawulha. Dan padahal lemah ia seseorang tersebut daripada menyatakan jalan, yakni daripada nak huraikan jalan yang menunjuk alam ini atas ada Allah Ta'ala itu. Itulah panggil dalil ijmali. Orang tanya mana dalil ada Allah? Mu percaya Allah Ta'ala ada? Aku percaya, aku yakin. Mana dalil? Oh, dia kata alam ni.
Kita dalil ada Allah. Walha dia kata kita tu dalil ada Allah, makhluk tu dalil ada Allah. Dia tak boleh nak hurai dah lebih daripada tu lagi. Dia boleh kata qadar tu saja. Nak hurai lebih daripada tu sebab apa kita sebagai dalil ada Allah, makhluk ni dalil ada Allah. Oh, tak reti. Nak bagi tahu kita ni mungkin, kita ni dulu tak ada, sebab itulah kita ni tiba-tiba jadi ada. Tentu ada yang menjadi. Oh, tak reti dia, tak reti. Hanya dia reti dalam perut dia, aku ni lah dalil ada Allah. Kau dah tu saja. Tak pandai dah nak hurai lebih daripada tu. Tu panggil dalil ijmali nama dia. Satu. Ini tangga dalil ijmali. Orang ni dalil ijmali tahap dia. Cukup dah. Payah kau? Tak payah. Tak payah tu. Mengaji seminit, reti sudah dulu. Fikir pada maknanya, beritahu dalam hati kita, oh, kita ni lah dalil ada Allah. Kita ni lah dalil Allah Ta'ala kuasa. Payah? Tak payah. Walaupun kita tak reti dah nak urai, tak apa dah. Cukup dah. Tak pandai dah nak cara untuk nak maknanya mikir lagi tu, tak reti dah. Kau dah tu saja. Cukup dah. Lepas dah maknanya daripada kita ni tergolong daripada orang yang muqallid. Kita ni tidak muqallid, tidak ada khilaf ulama dah di iman kita. Tak sebagaimana tadi dah. Tak khilaf dah kufur kau tidak, ataupun kau sahih kata mukmin serta berdosa. Dah cerak dah orang ni beriman. Mesti dah orang ni beriman, tak ada khilaf. Tu bila kita tahu diri kita inilah dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun makhluk inilah dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kita tak pandai nak hurai jalan ambil dalil, sebab apa kita ni sebagai dalil ada Allah tak pandai. Cukup dah. Susah masalah kita. Tu satu. Atau kuasa ia seseorang. Ini atas pada kata maka berkata. Ini yang kedua, panggil dalil ijmali juga, tapi tahap dia lebih tinggi daripada tadi. Tadi panggil dalil ijmali dah, tapi rendah sikit. Ni yang kedua ni dalil ijmali lagi, tapi tahap kedua tinggi daripada yang tadi. Mana? Atau kuasa ia, takdir kalamnya begini, seperti dikatakan bagi empunya dalil. Ada orang tanya dia, apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Mana dalil ada Allah? Orang tanya kita. Lalu tu maka berkata ia seseorang yang ditanya tadi tu, dia jawab, alam ni lah dalil ada Allah. Dah orang tanya dia mana dalil ada Allah. Alam ni, kita ni dalil ada Allah. Serta kuasa ia, baru masuk kitab. Serta kuasa ia seseorang atas menyatakan dia kan jalan ambil dalil tu. Dia kuasa. Maknanya nak hurai. Tadi tak kuasa. Qadar dia reti di perut dia saja. Maknanya kalau bandingan nak makan di restoran menate tu kan, cukup dia lah, tak reti dah nak belanja orang. Tu panggil dalil ijmali. Maknanya qadar diri dia saja tahu. Yang kedua, masih lagi duduk dalam golongan orang muqallid lagi. Bukan, maksudnya duduk dalam golongan dalil ijmali lagi. Apa? Dia kata Allah Ta'ala ada, mana dalil? Kita ni lah dalil. Dan dia boleh hurai jalan kata kita ni dalil ada Allah, dia pandai. Sebab apa kita ni sebagai dalil ada Allah? Oh, sebab kita ni dulu tak ada. Tengok anakmu tu, dulu tak ada tu, baru ada yang tu, tarikh lahir ada tu. Macam lah tu, ada yang menjadi. Diri kita ni dalil ada Tuhan, dalil ada yang menjadi. Langit bumi ni langit, maknanya dalil ada Allah. Dalil adanya sang pencipta, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dulunya tak ada, dia pandai. Maknanya nak hurai jalan ambil dalil kita ni sebagai dalil ada Allah. Kita ni sebagai dalil Allah Ta'ala tu maha kuasa, dia pandai.
Tapi walaupun dia pandai hurai, maknanya nak hurai jalan ambil dalil tu, tetapi jika didatangkan iktirad atas empunya dalil, jika ada orang iktirad dia, jika ada orang belik dia, jika ada orang kritik dia, tiada kuasa, yakni nescaya tiada kuasa ia seseorang atas menghuraikan dia kan iktiraf, menghurai atas wajah, atas jalan yang dituntuti, yakni atas jalan yang dibangkang oleh orang. Dia nak lawan balik tak boleh. Bila orang kritik dia, bila orang belik dia, tak reti dah. Dia tak reti dah nak memati kukukkan apa yang dikritik oleh seseorang tentang akidah dia. Umpama kalau misal sekarang kan masalah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tu. Ada orang bagi tahu pada kita Allah Taala tu bertempat mana arah. Tu. Dia buat dalil Ar-Rahmanu ala arsyistawa tu, dalil Tuhan bertempat. Betulkah itu dalil Tuhan bertempat dak? Walhanya orang yang kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa tu dalil Tuhan bertempat tu salah. Sebab apa? Sebab dia syubhah dalil nama dia. Dia keliru dalam masalah tanda tu. Keliru dalam masalah ambil ayat tu buat dalil Tuhan bertempat. Syubhah dalil nama dia. Bila ada kekeliruan begitu di dalam masyarakat, ada bakangan, ada belitan daripada orang terhadap kita, sedangkan kita duduk pegang selama ni Tuhan tidak bertempat, ada Allah Ta'ala tak bertempat mana-mana. Tiba-tiba mari orang belik kita ni dalil, walau bukan dalil tu, dia panggil syubhah dalil. Orang tadi tu keliru tentang dalil. Kerana apa dia keliru? Kerana apa dia panggil syubhah dalil? Kerana ayat lain kata laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan gapo-gapo. Kalau bertempat sama, jelas ayat tadi tu syubhah dalil. Dia tu syubhah. Dia tu keliru dalam masalah ambil dalil. Sebab apa? Sebab ayat lain kata Tuhan tu tak sama dengan gapo-gapo. Lalu tu ada orang belik kita. Kita duk pegang selama ni betul tak? Allah Ta'ala tu tak bertempat. Tiba-tiba orang belik kita. Orang bangkang kita, orang buat mari hujah pada kita. Kita tak reti dah nak bangkang balik. Kita tak reti dah nak lawan balik. Kita tak reti dah nak berhujah balik. Maka orang ni panggil orang yang duduk dalam tangga tahu dalil, tapi dalil ijmali saja. Sebab apa? Tak reti nak bongkar iktiraf orang atas dia. Panggil dalil ijmali, tapi tinggi daripada yang tadi. Yang tadi tak reti nak menghuraikan wajhud dilalah dia. Tak reti nak ambil cara ambil dalil kita ni sebagai ada Allah, tak reti. Tak reti nak ambil jalan dia tu. Ni dia reti dah. Tapi bila mari belitan kepada dia, mari orang jeruk tekak dia, tak reti dah nak lepas, tak pandai dah. Tak belajar taekwondo ni. Tak pandai, tak reti kuci-kuci mati dan sebagainya. Ikutmu lah. Aku belik lah. Aku kerah maknanya Tuhan tak bertempat. Tu tak pandai dah nak hurai. Tak pandai dah nak bam potes dua dan sebagainya. Tak reti. Sakit dia je lah. Tu tak sedap jugalah. Duduk dalam tangga dalil ijmali. Walhasilnya iman orang tadi tu sah tanpa khilaf. Cuma nak lawan orang tak pandai. Tak apa dah lah. Cukup dah di kita lagu tu maknanya. Tak ada khilaf dah di kalangan ulama berkaitan dengan iman seseorang tadi. Maka keluarlah ia seseorang. Maka keluarlah ia seseorang yang mempunyai dalil ijmali ni. Tadi dalil ijmali tu ada dua tangga tadi tu. Maka keluarlah. Maka tak dipanggil lah ataupun tak dikatakanlah ia seseorang yang mempunyai dalil ijmali tu.
tak dikatakan, tidak digolongkan daripada takli, daripada orang yang takli, orang yang buta tuli pada pegangan. Keluar dengan mengetahui, yakni dengan sebab mengetahui ini dalil yang ijmali. Ya, tak panggil dah dia tu orang yang muqallid. Sebab apa? Sebab dia sudah tahu dalil, iaitu dalil ijmali. Qadar mana? Qadar tahu kita ni lah dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah saja yang ni, belajar 5 minit, insya-Allah kita reti dalil ijmali. Bila reti dalil ijmali, automatik iman kita tidak ada khilaf di kalangan ulama pada nak menghukungkan kufur ataupun tidak. Iman kita sah iman kita bila kita tahu dalil ijmali. Sebab tu kena duduk dalam majlis ilmu. Kalau tak duduk dalam majlis ilmu, bagaimana kita nak tahu dalil ijmali ni? Sedangkan benda ni berkaitan dengan iman seseorang. Ini besar sesuatu. Ini dalil ijmali panggil. Sebab itulah satu kali, maknanya ada satu peristiwa, seorang Arabi, dia berjalan, dia bukan berjalan, dia naik unta. Dia naik unta sana. Lalu tu dia bertemulah dengan Syekh Asmu'i nama dia, ataupun Syekh Asma'i. Tu baca dia boleh dua-dua, Asmu'i, seorang ulama. Lalu tu Arabi ni tanya kepada Syekh Asmu'i, dari mana ni? Daripada mana ni? Ataupun maknanya mari dengan apa? Tu Arabi tanya. Lalu tu Syekh Asmu'i kata, mari dengan kalam Allah. Lalu tu Arabi dengar perkataan Asmu'i kata, maknanya mari dengan kalam Allah. Hairan dia. Boleh dengar kalam Allah? Bagaimana kita nak dengar kalam Allah? Hairan dia. Sebab apa dia hairan? Sebab dia Arabi. Arabi ni orang pendalaman pada ketika tu. Maknanya orang tak mengaji ni, orang yang tak reti ni, orang yang maknanya duduk hulu ni. Boleh kali bercawak dan sebagainya kalau kita sekarang maknanya. Ni Arabi panggil, orang pendalaman. Lalu tu dia hairan. Dia pun tanya kepada Syekh Asmu'i, boleh didengar maknanya kalam Allah? Cuba membaca pada aku. Lalu tu Syekh Asmu'i kata, boleh dengar kalam Allah. Kalau mu nak dengar, mu kena turun daripada untamu tadi. Kena hormat kepada kalam Allah. Dia pun turun. Lalu tu Syekh Asmu'i pun bacalah sepotong daripada ayat Al-Quran. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala yubsirun. Lalu tu katanya Arabi, cukup. Sebab apa dia kata cukup? Sebab dia faham dah. Sebab dia faham dah daripada apa yang disebut oleh Syekh Asmu'i. Kerana ayat tu menceritakan pada muka bumi tu, wa fil ardi ayatul lil mukinin. Pada muka bumi itu terdapat bermacam-macam tanda ada Allah Ta'ala bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada diri kamu sendiri itu, kata Allah, afala yubsirun, dalil tentang ada Allah, adakah kamu tidak berfikir dengannya? Maknanya, lalu tu Arabi tu kata cukup dah, aku faham dah. Maknanya kata Arabi kepada Asmu'i, Syekh Asmu'i, maknanya adanya tahi unta menjadi dalil adanya ibu unta. Kalau tidak, nak mari mana tahi tu? Siapa berok? Tentu ada ibu dia. Dalil ada tahi, adanya ibu. Dalil adanya tapak kaki, adanya maknanya kaki siapa-siapa. Itulah. Mana mungkin ada asar, ada kesan tanpa ada muathir, tanpa ada yang memberi kesan. Tentu bila ada kesan, ada yang memberi kesan. Dia faham dah. Inilah dalil maknanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikir pada dalil dengan cara tadi. Itu Arabi ni orang yang tak mengaji,
orang yang duduk di pedalaman, oh kita surah Puncak Alam, Shah Alam 2, nama lagi duduk bandar, rumah pula besar-besar. Tak reti dalil ijmali. Tadi dalil ijmali mudah saja. Kita ni lah sebagai dalil maknanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dah maknanya khilaf ulama tentang iman seseorang tadi. Iman seseorang tadi. Habis. Adapun dalil tafsili. Adapun dalil tafsili, maka iaitu dalil tafsili ni, dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia kan dalil, dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya atas seorang yang mempunyai dalil tafsili. Jadi dalil tafsili ni ialah dalil yang dikuasakan, dalil yang mampu oleh seseorang, dia mampu, dia kuasa atas menetapkan dia kan dalil, atas menyatakan dia kan wajah dalil lah gitu. Atas menetapkan, yakni atas menghuraikan, atas nak menyatakan dia kan jalan ambil dalil tu dia kuasa. Tu panggil dalil tafsili. Bukan setakat tu saja, dan menghuraikan, tambah satu lagi. Dan menghuraikan, yakni dia kuasa atas menghuraikan, dia kuasa atas nak mensurahkan, nak menceritakan, nak menerangkan segala syubhah, segala belitan-belitan yang didatangkan atasnya atas seseorang. Panggil orang ni orang yang mempunyai dalil tafsili, lebih tinggi daripada dalil ijmali. Dia boleh bagi tahu jalan ambil dalil kita ni ialah dalil ada Allah. Lalu tu dia boleh memati kukukkan pula apabila ada kekeliruan, syubhah, kritikan daripada mana-mana pihak. Dia boleh nak belik balik, dia boleh nak berhujah balik. Umpama yang kita digemparkan dulu makan adami dan sebagainya, tu ketika tu dia boleh nak lawan balik tu, dia boleh nak kritik balik, dia boleh nak berhujah balik. Lalu tu orang yang begitu dia panggil dalil tafsili. Payahlah ni. Maknanya kalau duduk mengaji setahun sebulan sekali, maknanya tak jadilah dalil tafsili ni. Maknanya kena mengaji lama, kena mengaji 10 tahun. Kita kena maknanya bersyukur. Maknanya ada golongan-golongan orang yang mengaji di pondok-pondok dan sebagainya, dia melepaskan kita ni. Kerana dalil tafsili ni fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Atas jalan masafatul qasri, lebih kurang 90 km kita letak, dalam jarak perjalanan tu wajib ada seorang yang reti dalil tafsiri ni. Sebab apa? Supaya dia boleh maknanya mencerahkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling dia tentang belitan-belitan ataupun keraguan, kekeliruan yang hadir di tengah masyarakat tersebut. Kena ada seorang. Mana? Jarak masafatul qasri, 90 km. Kita mungkin duduk dalam dalil ijmali tadi. Dalil tafsiri ni maknanya kena mengaji lebih lagi lah, kena usaha lagi ni. Ni dia fardu kifayah. Wajib belajar. Kalau tak ada orang, wajib belajar atas kita semua ni. Kerana dia fardu, cuma fardu kifayah. Itu dalil tafsiri. Habislah sikit lagi sampai sifat wujud. Tu senang dah tu, boleh baca-baca tu. Maka hendaklah kami kami pengarang ni lah Syekh Ahmad ni. Maka hendaklah kami, yakni mustahaklah bagi kami, kata Syekh Ahmad,
kami nyatakan, yakni kami nak menerangkan segala aqaid yang wajib pada syarak. Segala simpulan-simpulan yang wajib dengan sebab syaraknya, oleh mengetahuikan dia kan segala aqaid mana daripada segala yang wajib, yakni wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, dan yang mustahil, yakni sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan yang harus, yakni sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanazuk, segala yang wajib, segala yang mustahil, yang harus pada hak Allah taala, tu dia panggil tanazuk. Pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kami nak menerang dah lah, kami nak menyata dah lah, segala sifat wajib, segala sifat mustahil, segala sifat yang harus pada Allah taala kami nak hurai dah. Dan hak segala rasulnya, rasul bagi Allah, yakni maka hendaklah kami, takdir kalamnya, maka hendaklah kami pengarang nyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak oleh mengetahuikan dia kan segala aqaid daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak segala rasulnya, rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami nak urai dah, kami nak menyata dah satu-satu tentang itu semua tadi. Menyata, menerang, serta pula kami iringkan, serta pula kami perikutkan tiap-tiap satu akidah itu, tiap-tiap bagi satu-satu akidah daripada segala yang wajib, yang mustahil, yang harus tu, kami iring, kami perikutkan dengan dalilnya, dalil bagi tiap-tiap satu akidah. Kami nak terai dah lah. Kami wak mari, maknanya kami akan tulis, kami akan terangkan di dalam kitab Faridah ni sifat yang wajib wujub umpamanya, lalu tu kami iringkan selalu dengan dalil dia. Yang mustahil pula tidak ada Allah Taala tu, kami iringkan dengan dalil dia pula. Itulah maksud dia. Tiap-tiap sifat yang wajib mustahil, kami iringkan dengan dalil dia bagi tiap-tiap satu akidah. Dan tiap-tiap dalil itu, dan bagi tiap-tiap dalil itu, yakni bagi tiap-tiap satu-satu dalil tu yang kami iringkan itulah mensabitkan yang wajib, yakni menetapkan yang wajib, dan menafikan yang mustahil, yakni dan untuk menafikan yang mustahil. Kami wak mari satu dalil je, kata Syekh Ahmad, tapi dengan satu dalil ni makan dua. Apa maksud makan dua? Dalil satu ni lah untuk menetapkan sifat yang wajib bagi Allah. Dalil satu ni jugalah untuk menafikan yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita belajar sifat ada. Ada Allah Taala panggil sifat wajib. Wajib kita mengaku mesti Allah Taala ada. Tidak ada Allah Taala tu, tidak ada Allah Taala tu tentu tidak sama sekali. Dalil bagi tiap-tiap dua tu yang kita iktikad mesti ada Allah, tentu tidak sama sekali Allah Taala tu tidak ada. Dalil dia satu saja. Mana? Langit bumi umpamanya. Makhluk ini, dalil makhluk ni dalil bagi mengisbatkan ada Allah. Langit bumi ini juga, makhluk ini jugalah dalil bagi menafikan untuk kita kata tentu tidak Allah Ta'ala tu tidak ada. Dalil satu saja, tapi ambil dua, makan dua, hadap kepada dua, tuju kepada dua perkara tadi, yang wajib dan yang mustahil. Maka kami berkata, tak kalau hendaklah kami nyatakan segala yang wajib aqaid tadi tu, lalu tu maka berkatalah kami berkatalah wajib bagi Allah Taala ni, wajib bagi Allah Taala, yakni wajib pada akal. Bila kita sebut wajib pada akal. Maka kami berkata, kami pengarang inilah berkata wajib bagi Allah Ta'ala
tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya zat Allah yang maha tinggi. Maka wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan yang layak dengan Allah Ta'ala, dengan nisbah Allah Ta'ala tu. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan, semuanya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat kesempurnaan itu, dan bermula sifat kesempurnaan itu, kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tu khabar amat banyak sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni. Kata amat banyak tu tafsir, tiada meliputi dengan dia, dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang amat banyak itu, melainkan Allah Ta'ala jualah yang tahu. Itu maksud banyak. Tak meliputi maknanya tidak ada sakatan. Tak boleh kita nak bilang dengan ilmu kita sifat-sifat yang menunjuk atas kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala ni amat banyak sekali. Sehingga-hinggakan tak boleh nak meliputi, tak boleh nak hinggakan, ataupun tak boleh nak sakat lah betapa banyaknya sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak meliputi dengan ilmu kita, tak boleh nak maknanya nak bilang dengan ilmu kita. Hanya Allah Taala sajalah yang tahu sifat-sifat kesempurnaan dia yang amat banyak ni. Tu panggil sifat kesempurnaan amat banyak panggil. Tidak meliputi, tak boleh kita nak sangka. Katakan sejuta tu sikit tu. Kerana apa sikit? Boleh kita sangka, boleh ada sempadan dia. Sejuta sempadan tu ada sempadan. Hak ni tiada meliputi. Tak boleh nak bilang dah. Betapa banyaknya. Itu panggil amat banyak. Segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang menunjuk atas kesempurnaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib kita sabitkan. Dah sifat Allah Ta'ala ni banyak, sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni banyak, tiada meliputi, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka wajib disabitkan, maka wajib diakukan, maka wajib dihukum dengan mesti. Itu jaga. Disabitkan dengan makna diakukan ataupun dihukum dengan mesti. Maka wajib disabitkan, maka wajib dihukumkan dengan mesti baginya, bagi Allah Ta'ala. Wajib sabit atas jalan atas jalan ijma, atas jalan borong, dengan maknanya segala sifat-sifat yang menunjuk atas kesempurnaan, semua tu mesti Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Atau panggil wajib kita sabitkan, wajib kita akukan, wajib kita kata mesti sungguh Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wajib kita iktikad secara ijmal gitu. Dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala, tiap-tiap sifat kekurangan, yakni tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kekurangan. Dan iaitu yakni bermula, dan iaitu yakni bermula, iaitu sifat kekurangan tu amat banyak juga. Serupa tadi juga, lawan bagi yang wajib amat banyak, yang mustahil pun tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kekurangan amat banyak juga. Kata amat banyak tu tiada menghingga akan dia, akan sifat kekurangan tadi tu, melainkan ia Allah Subhanahu Wa Taala lah jua yang mengetahui. Yang amat banyak juga sifat, tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kekurangan, maknanya tak terhingga juga. Apa maksud tak terhingga? Terlalu banyak, tak boleh nak meliputi dengan ilmu kita. Sifat-sifat kekurangan ni hak tidak ada di Allah Ta'ala. Tu makna dia. Segala sifat-sifat kekurangan yang menunjuk atas kekurangan hak tidak ada di Allah Ta'ala ni amat banyak, tak terhingga nah. Kalau selagi mana boleh bilang, yang tu panggil terhingga ni, tak terhingga amat banyak. Segala sifat-sifat yang menunjuk atas kekurangan hak tidak ada di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah begitu, maka wajib disucikan dia kan Allah Ta'ala. Maka wajib kita membersihkan Allah Ta'ala
Iktikad kata dak atau panggil disucikan. Iktikad kata tidak, tentu dak daripada sifat-sifat kekurangan atas jalan ijmal pula. Atas jalan ijma juga, dengan maknanya tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kekurangan, maknanya semua tu wajib kita iktikad kata tentu tidak sama sekali di Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang wajib tadi kita iktikad kata mesti sungguh. Adapun yang mustahil kita iktikad kata tentu tidak sama sekali, secara ijma, secara borong, maknanya tadi. Dan dalil atas demikian itu, demikian kata wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil atas Allah Ta'ala segala sifat-sifat yang menunjuk atas kekurangan. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya jikalau tiada bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan, kalaulah Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala lawannya, lawan bagi segala sifat kesempurnaan, iaitu segala lawannya bagi segala sifat kesempurnaan tu ialah segala kekurangan lah. Itu lawan bagi segala sifat kesempurnaan, bagi segala kekurangan. Dan bermula kekurangan atas Allah Ta'ala itu, bermula Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat kekurangan tu mustahilun. Otak kita tak terima, tentu tidak sama sekali. Sebab apa? Akal kita tak boleh nak terima Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat kekurangan. Kerana jikalau bersifat ia Allah Ta'ala kerana jikalau bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala sifat kekurangan, umpama Allah Ta'ala lemah, buta dan sebagainya, katakanlah lah, tu panggil segala sifat kekurangan tu. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kekurangan, nescaya tiada menjadi ia Allah Ta'ala, tak jadi akan sesuatu, yakni akan sedikit pun daripada alam ini. Kalau Allah Ta'ala lemah, kalau Allah Ta'ala buta, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan, panggil dia tu tak boleh lah nak menjadi alam ni. Nak buat bagaimana dia lemah, dia nak buat bagaimana dia buta umpamanya dan sebagainya, nescaya tak menjadilah oleh Allah Ta'ala akan sedikit pun daripada alam ni. Nak buat nyamuk pun tak boleh dah dia lemah. Itu panggil kalau dia bersifat dengan kekurangan. Dan demikian kata tak menjadi oleh Allah Ta'ala akan sesuatu daripada alam ini ni. Itu rojak molek domeh tu, payah nak baca nanti. Dan demikian kata tak menjadi oleh Allah Ta'ala akan sedikit pun daripada alam ini ni. Batilun, palsu, belawak, menipu hangi. Kerana apa kita kata batil, palsu? Allah Ta'ala tak menjadikan sedikit daripada alam makhluk ni. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Kerana kita telah menyaksikan dengan pandangan mata kita dah. Tengok kita ada, langit-langit ada, bumi ada, ada pokok, air dan sebagainya. Itulah dalil Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil, tentu tidak dia tu bersifat dengan segala sifat kekurangan. Sebabnya kita telah musyahadah, kita telah pandang dengan mata kepala kita, alam ini telah ada. Habis. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu dan setengah daripada dan setengah dengan makna sebahagian.
Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, sifat kesempurnaan tu banyak, bagi tahu dah tadi. Tadi atas tu dia bagi tahu dah. Jangan lupa umbi tu, jangan lupa asal dia tu. Sifat kesempurnaan tu amat banyak, tak terhingga oleh ilmu kita. Setengah dianya, setengah sebahagian dianya. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, sikit saja. Barang yang wajib, yakni sifat-sifat yang wajib diketahuikan dia kan barang kan sifat tu atas jalan tafsir. Sifat-sifat yang wajib kita tahu atas jalan huraian satu persatunya, iaitu sifat yang wajib diketahuikan atas jalan huraian satu persatu tu 13 sifat. Dalam banyak-banyak sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang amat banyak yang tidak menghingga oleh ilmu kita tadi tu, yang Allah Ta'ala saja yang tahu tu. Setengah daripadanya, sebahagian daripadanya wajib kita tahu atas jalan tafsir, atas jalan huraian satu-satu. Maka iaitu yang kita kena tahu atas jalan huraian satu-satu ni 13 sifat atau 20 sifat atas khilaf, atas berselisih pendapat yang lagi akan datang, yakni oleh sebutnya di dalam kitab kita ni ada dua pendapat. Maknanya sifat yang wajib kita tahu atas jalan tafsir kata setengah 13 sifat. 13 sifat ni kena kepada qaul Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Adapun 20 sifat wajib kita tahu atas jalan huraian satu persatu, yang tu atas qaul pendapat ulama yang bernama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 13 atas jalan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang mana 13 sifat ni yang wajib kita tahu atas jalan huraian satu-satu 13 ni qaul yang paling rajih, qaul yang kuat 13. Tapi qaul yang kata 20 ni dhaif, tapi dia masyhur. Apa masyhur? Disebut-sebut oleh orang. Nak pergi mana malam ni? Nak pergi mengaji sifat 20 ni. Ada di surau demikian mengajar sifat 20. Aku nak pergi situ, atau panggil masyhur, disebut-sebut oleh orang. Adapun 13 orang tak buat bercakap. Nak pergi mana? Nak pergi mengaji sifat 13. Orang tak bercakap begitu. Jadi pelik, jadi hairan. Mu ni tak ada apa, orang kata 20, belakang kita kata 13. Tu tak sahih. Tapi yang 13 ni ialah yang rajih, yang kuat. Adapun 20 yang dhaif, tapi dia masyhur atau khilaf di kalangan ulama, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi dan juga pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari kata 13 dan pengikut-pengikut dia man tabi'ahu, dan Abu Mansur Al-Maturidi kata 20, dan mereka-mereka yang mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan qaul yang rajih, dia bagi tahu dah. Dan bermula qaul yang rajih itu khabar ialah qaul yang pertama. Mana qaul yang pertama? Yang kata 13 sifat tu. Yang kata 13 sifat tu qaul yang rajih. Mafhumnya yang dhaif 20 sifat tadi. Dan 7 yang tinggal lagi itu. Dah kata 13 ni sifat yang wajib kita tahu atas jalan tafsir, atas qaul yang rajih. Baki 7 lagi tu. Kata 20. Tolak 20, tolak 13, tinggal lagi 7. Tu. Dan 7 yang tinggal lagi itu kena kepada sifat maknawiyah tu lah. Kaunuhu tu. Dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahuikan atas jalan ijma. Wajib kita tahu juga, tapi atas jalan ijma. Bagi pendapat siapa ni? Pendapat qaul yang pertama. Wajib kita iktikad atas jalan ijma. Tiada harus, haram, tak boleh lagi kufur dinafikan dia kan 7 tersebut. Kata haram kita nafi 7 tersebut dengan ijma', yakni dengan ijma' ulama. Tak boleh kita nak menafikan kaunuhu tu. Walaupun yang kata 13 sifat ni tak bilang 7 lagi. Tapi dia iktikad dalam hati dia. Dia berpegang dalam hati dia. Cuma khilafnya
pada masalah bilang saja. Khilaf pada masalah bilang saja. Dari segi iktiqad, semua kata yang 30 baik, yang 7 lagi tu ialah sifat Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dia tak nafi, cuma tak dibilang saja. Tu dia faham elok-elok tu. Yang kata 13 dengan 20 sifat tu. Dia bukan nafi 7 tu. Cuma tak bilang secara tafsir. Iktiqad yang 7 tu secara ijma saja. Kerana yang maknawiyah masuk dalam kata yang ma'ani. Kita faham dah di ma'ani, automatik yang maknawiyah masuk dalam kata ma'ani. Apa kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam, masuk semua dah kaunuhu tu dalam sifat-sifat yang tersebut yang lagi akan datanglah. Tiada harus dinafikan dia kan 7 itu dengan ijma'. Sebab apa tak boleh kita nafikan? Kerana ia 7 tu, sifat maknawiyah tu, setengah daripada segala perkara, setengah daripada segala perkara kamala, yakni setengah daripada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang 7 tu. Maka barang siapa menafikan dia kan 7, jadi ia barang siapa yang menafikan jadi kafirun. Wal-iyazu billahi ta'ala. Kafir orang yang menafikan yang 7 ni. Kerana yang 7 ni ijma' ulama. Bila sebut ijma', sebulak suara. Maknanya tak ada khilaf di kalangan ulama. Hatta Mu'tazilah pun kata yang 7 ni ialah setengah daripada segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak boleh kita nak menafi. Cuma bilang saja 13. Ni atas qaul yang kata 13. Adapun atas qaul yang kata 20, tak jadi masalah dah lah. Yang 7 tu dia kata kena bilang atas jalan tafsir, atas jalan satu persatu. Maka kitab kita ni menjalani di atas jalanan 20 sifat. Bahkan lebih daripada tu dia mari dalam kitab kita ni. Dan hanya sungguhnya 7 tu, sifat maknawiyah tu lah yang 7 tu, tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsir jua. Yakni tak wajib pada bilang saja, tak dinafikan pada i'tiqad. Cuma pada bilang saja, tak bilang secara tafsir. Tapi secara ijmali kita kena i'tiqad dalam hati kita pada qaul, pada pendapat ulama yang mengatakan 13 sifat wajib kita ketahui, wajib kita belajar, wajib kita maknanya sampai kita tahu yakin 13 sifat. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu wujudun, artinya ada. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam.